Joanna? Okay, betul. Thank you, Oh. Chair. So can you record then send in the group sayang? Boleh? Boleh, Chair. I can do. Okay, right. Got it. All right. Okay, we shall start now. Cannot see properly right now. Okay, can you all see this? Boleh nampak? Children? No, teacher. Belum lagi. Okay. Can you see now? Alright. So the previous one cikgu pernah ajar, kita buat balik sedikit tentang kita punya bab ini. So kita berhenti kat bahagian iaitu Radical Melayu, betul? So I'm going to tell you who are the Radical Melayus and also the MCA, apa tuntutan mereka dan sebagainya. Boleh nampak semua? Boleh nampak? Boleh. Okay, bagus. Alright, so kita akan belajar tentang gerakan Radikal Melayu. Nah, kenapa mereka dikatakan radikal? British alright. Okay, so kita sedang belajar tentang Radikal Melayu. Radikal Melayu inilah akhirnya akan bergabung menubuhkan Putra, ya. Nah, kenapa mereka digelar sebagai Radikal Melayu? Kerana keberanian mereka menentang British secara terbuka, and they also provoke perasaan anti-British. So that's why they were called as Radikal Melayu. And mereka tidak puas hati kerana apa yang berlaku adalah British tidak menjemput mereka dalam mesyuarat tersebut. Sorry, Okay, mereka membidas tindakan British kerana mengadakan perundingan tertutup dengan UMNO sahaja, dan pada masa yang sama mereka juga tidak puas hati kerana PKMM telah diketepikan dalam jawatan kuasa kerja. Akhirnya kesemua mereka iaitu PKMM, API, Geram, Hezbul Muslimin, Batas dan Awas telah bergabung membentuk Putra. Now, before mereka menjadi Radikal Melayu and everything, apakah sumbangan mereka? Mereka ini telah pun mula memperjuangkan kemerdekaan negara kita sejak 1930-an. Mereka telah diterima oleh rakyat. Banyak cawangan telah dibuka oleh gerakan-gerakan ini. Hampir 53,000 people of Tanah Melayu join dengan all this pertubuhan. And then kita ada Ahmad Bostamam juga telah menggunakan Akhbar Suara Rakyat untuk membuka minda rakyat, dan kebanyakan daripada mereka menjadi tokoh politik nasionalis. Nah, apakah matlamat kita punya gerakan ini atau gerakan kita punya radikal ini? Mereka ingin membebaskan negara kita daripada penjajahan, menjadikan Tanah Melayu sebagai satu Tanah Melayu, menyatukan seluruh Tanah Melayu, enggan berkompromi dengan British. Mereka juga menekankan kebebasan hak bersuara, berhimpun dan juga hak untuk menggunakan akhbar dan sebagainya, and menggesa hak semua kaum. And mereka inginkan kebebasan terhadap keadilan. So ini adalah kita punya gerakan Radikal Melayu. Gerakan Radikal Melayu akan bergabung dengan AMCJA dan mereka akan mengutarakan perlembagaan kita punya rakyat. So who pula AMCJA? So AMCJA is this one. Okay, nah AMCJA adalah golongan bukan Melayu. Pertubuhan ini telah dipengerusikan oleh Tan Cheng Lock.
Right? AMCJA adalah gerakan bukan Melayu and pergerakan mereka dipengerusikan oleh Tan Cheng Lock. Mereka marah dan mereka mengatakan British tunduk kepada UMNO dan jawatan kuasa kerja juga tidak demokratik dan mereka tidak mempunyai wakil orang Melayu dan mereka telah menolak perjanjian persekutuan. AMCJA juga adalah gabungan beberapa parti ataupun pertubuhan. Kita ada Pan Malayan Federation Trade Union di bawah Chan Lu, MDU Malayan Democratic Union di bawah John Eba, and also MIC Malayan Indian Congress di bawah John Tiwi. Kesemua mereka inilah join menjadi AMCJA. And gabungan ini iaitu gabungan AMCJA dan juga Putra mengatakan perjanjian persekutuan Tanah Melayu adalah tidak demokratik. Ia hanya mengukuhkan kuasa British. Ia bersifat perkauman dan tidak melibatkan semua kaum. Dan selaras dengan itu, mereka telah mengemukakan satu perlembagaan yang dikenali sebagai Perlembagaan Rakyat. Can you all understand, guys? Boleh faham? Adakah manusia-manusia ataupun semua sudah tidur? Understood, teacher. Understood, Okay, now, so perlembagaan ini, before mereka bentuk perlembagaan ini, mereka ada cadangan masing-masing. So now, I'm going to show you apakah cadangan-cadangan mereka, ya. So before it become a perlembagaan rakyat, apakah cadangan-cadangan mereka? So anda boleh nampak kat sini. Okay. So ini adalah cadangan yang diberikan oleh Putra. Ini pula cadangan yang diberikan oleh AMCJA. Cadangan Putra, mereka mempertahankan kedudukan bahasa Melayu, mempertahankan pertahanan dan juga hal ehwal luar negara, dan mereka juga mengatakan akan memperketatkan syarat perkerayatan dan mereka memperlihatkan warna bendera dan juga lagu kebangsaan. So cadangan-cadangan bahasa, pertahanan, syarat kewarganegaraan dan juga bendera dan lagu telah diutarakan oleh Putra. Kemudian kita ada AMCJA. Nah, tuntutan AMCJA adalah mereka inginkan Tanah Melayu dan Singapura disatukan, membentuk sebuah kerajaan pusat yang kuat, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, kemajuan ekonomi dan juga politik untuk orang Melayu, adat dan istiadat agama Islam dijaga oleh majlis tertentu dan syarat kewarganegaraan akan diperketatkan. So kesemua ini dimasukkan dan dia dijadikan sebagai perlembagaan rakyat. So all these ideas daripada dua-dua pihak, Putra dan juga AMCJA dimasukkan dan dia menjadi perlembagaan rakyat. So apakah yang diutarakan dalam perlembagaan rakyat? So I'm going to show you now perkara-perkara yang diperuntukkan dalam perlembagaan rakyat. Okay, nampak guys? Boleh nampak? Boleh. Boleh, ya? Okay. So kita ada beberapa perkara yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan rakyat. So I'm going to show you all from beginning. Okay. So kita ada beberapa perkara penting. So dekat sini cikgu akan we got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So cikgu ambilkan 9 perkara kat sini, ya. So kita akan lihat one by one apa yang diutarakan dalam kita punya perlembagaan rakyat. The first one adalah mereka mengatakan cadangan pertama, Tanah Melayu akan digabungkan dengan Singapura. Nombor 2, membentuk Dewan Perniagaan Pusat
dan mereka akan membentuk satu majlis perniagaan untuk setiap negara, bagi seluruh tanah Melayu. And then mereka juga ingin membentuk warga negara yang sama kepada semua yang taat setia kepada tanah Melayu. Okay, AMCJA is golongan bukan Melayu, Sulaiman. Golongan bukan Melayu, and mereka terdiri daripada MDU, MIC, and also kita ada pergerakan APAN Malayan, Trade Union dan sebagainya. Right, so all of them join together and form the federation called AMCJA, All Malayan Council of Joint Action, that is AMCJA. Ya? Alright, now tengok kat sini. Ini adalah kita punya cadangan perlembagaan rakyat yang telah dikemukakan oleh kita punya dua-dua pihak, iaitu kita punya AMCJA dan juga Putra. So here anda boleh nampak cadangan yang pertama adalah mereka meminta agar Tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Nombor dua, ingin menubuhkan sebuah Dewan Perniagaan Pusat dengan Majlis Mesyuarat Negeri bagi setiap negeri di Tanah Melayu. Mereka ingin membawa kepada kerakyatan yang sama kepada semua yang menunjukkan taat setia kepada Tanah Melayu. And nombor empat, Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan dan mendapat nasihat daripada Majlis Mesyuarat. Nombor lima, hal ehwal agama dan adat istiadat dijaga oleh orang Melayu melalui satu majlis khas. So majlis khas inilah now we call as Majlis Raja-Raja. Kemudian kita ada this one, warna bendera ya. Warna bendera adalah merah dan juga putih. So this is another one, cikgu tak tandakan. Okay. Warna dia merah dan putih, and then kita punya perhatian khas perlu diberikan kepada ekonomi dan juga politik orang Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Al-ehwal luar adalah tanggungjawab bersama Tanah Melayu dengan British. And kewarganegaraan Melayu ini dikenali sebagai Melayu. So ini adalah cadangan daripada dua pihak, iaitu cadangan yang diberikan oleh Putra dan juga AMCJA. So mereka lah yang memberikan perlembagaan rakyat. So kalau anda tak boleh hafal semua, ambil 5 poin. Satu, Tanah Melayu dan Singapura disatukan. Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Bendera kita ada warna merah dan putih. Bahasa Melayu diberikan sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa kebangsaan. Hal ehwal luar di bawah tanggungjawab Tanah Melayu dan British. Semua warga negara Melayu dikenali sebagai Melayu. Can you all understand? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay, right. So ini yang kita dah belajar. Now kita akan masuk kepada 5.2. Apakah faktor yang membawa kepada penubuhan kita punya Persekutuan Tanah Melayu? Faktor-faktor yang membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, kita ada 3 faktor. Okay, faktor yang pertama anda boleh lihat. Okay, so kita ada 3 faktor. Satu adalah penentangan terhadap Malayan Union oleh orang Melayu, Raja-Raja Melayu, and also kita punya cendekiawan, everybody against it. Nombor 2, kita ada cadangan Raja-Raja Melayu dengan UMNO, and third one daripada sokongan pentadbiran British. So saya rasa saya akan mula dari sini. Okay ke? Shall we start from there? Oh, anda dah belajar yang ini. Ingat tak ingat? Bab 5, bab 5.1 belum lagi masuk ke? Guys? Hello? Bab 5 sudah masuk belum? We I stopped. don't recognize. Yeah, we stopped at the A penubuhan jawatan kuasa kerja. So now we should like start at B, Gerakan Nasionalis Melayu Radikal. Oh, yang tu belum. Oh, okay. Yeah. Yang tu belum lagi masuk ya? No, not yet. Okay. Alright. Okay.
Oh, B kita belum masuk. Okay, right. Sekejap ya. Alright. Nah, kita tengok balik daripada apa yang cikgu ulang tadi. Okay, this is kita punya gerakan Melayu radikal ya. So anda boleh nampak. Okay, Joanna dari sini ya sayang. Yes, teacher. Alright. Now, bahagian B, A kita belajar tentang jawatan kuasa kerja. Bahagian B ini kita akan belajar tentang gerakan nasionalisme Melayu, radikal Melayu ya. Nah, kenapa istilah radikal digunakan? Just now I told you already. Istilah ini telah digunakan oleh British kerana golongan ini berani menentang British secara terbuka dan mereka telah membangkitkan perasaan anti-British. Nah, Ahmad Bostamam, one of the person from gerakan radikal ini, dalam bukunya Testament Politik Api telah menyatakan secara tegas bahawa mereka menentang penjajahan British kerana British bertindak menindas golongan nasionalis Melayu. Nah, golongan nasionalis radikal ini membidas kerajaan British kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO. So, one. Nombor dua, dikatakan British telah mengetepikan PKMM daripada jawatan kuasa kerja dan kesemua mereka inilah bergabung membentuk Pusat Tenaga Rakyat ataupun PUTRA. Boleh faham? Can understand? Good. Okay. Kavinesh, are you there? Kavinesh, got mic or not? Yeah, teacher. Very good. Why gerakan ini dikatakan sebagai radikal sayang? Sebab dia berani, brave. They so brave. Berani kenapa apa? What they do? Dia menentangkan British Secara? secara terbuka Okey, lagi satu? dan membangkitkan perasaan anti-British, teacher. Thank you sayang. Okay. Katrina, why mereka marah? Kenapa mereka marah sayang? Why gerakan ini marah? Teacher, who's mereka? Okay, gerakan Melayu radikal sayang. Why gerakan radikal Melayu ni marah? Look at here. Mereka marah kerana apa? Katrina, why? Mana itu budak saudari? Chain, you tell me why mereka marah sayang. Chain, got your mic? Can talk? Teacher, mengetepikan PKMM. Very good. Okay, ulang balik. Tengok dari baris satu sayang. What does that? Number one. What they do? Mereka Membidas kerajaan British. membidas kerajaan kerana Menjalankan perundingan secara tertutup. dengan UMNO. Okay, number one. Number two, what they do? Dia mengetepikan PKMM daripada jawatan kuasa kerja. So mereka marah kerana satu, pihak British mengadakan rundingan secara tertutup dengan UMNO. Nombor dua, mereka PKMM telah diketepikan daripada jawatan kuasa kerja. I'm very sorry just now I started late, so I will end up 9:15 today ya. Okay, now. So gerakan nasionalis Melayu ini semua bergabung dan membentuk Pusat Tenaga Rakyat ataupun PUTRA. So we are going to see who is PUTRA. Nah, PUTRA ataupun gerakan Melayu radikal ini
kesemua mereka inilah bergabung. So kita ada Gabungan Putra. Gabungan Putra ialah gabungan beberapa buah pertubuhan Melayu. Kita ada Parti Kebangsaan Melayu Melaya PKMM di bawah Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Nombor 2 kita ada Angkatan Pemuda Insaf API, iaitu kita ada Ahmad Bostamam. Kemudian kita ada Gerakan Angkatan Muda Geram di bawah kita punya Aziz Ishak dan juga Abdul Samad Hussein Ismail, and Hizbul Muslimin di bawah Abu Bakar Al-Bakir. Barisan Tani ataupun Batas kita ada Musa Ahmad, and Angkatan Wanita Sedar Samsiah Fakih. So kesemua mereka inilah diketalikan sebagai golongan radikal, and all of them join together dan membentuk satu pergerakan yang dikenali sebagai Putra. Boleh faham yang ini? Can understand? Can. Can, Okay, now yang ini. Kamlesh, siapakah itu Putra? Kamlesh, who is Putra? Teacher, is it the Parti Kebangsaan Melayu Melaya PKMM? You can see the screen saya. Okay. Putra adalah gabungan beberapa pertubuhan Melayu. So mereka terdiri daripada, you have to tell me this. Can understand? Can you? Okay, ulang balik. Who is Putra? Gabungan beberapa pertubuhan Melayu, Parti Kebangsaan Melayu Melaya PKMM, Angkatan Pemuda Insaf API, Gerakan Angkatan Muda Geram, Hizbul Muslimin, Barisan Tani Melaya, Batas dan Angkatan Wanita Sedar Awas. Alright, so very good. Now, kemudian kita lihat kepada apakah sumbangan mereka. Nah, even though mereka digelar radikal oleh British, tetapi mereka mempunyai sumbangan yang besar dalam negara kita. So, apakah mereka punya sumbangan? Nah, sumbangan nasionalis Melayu yang radikal, golongan nasionalis Melayu radikal melaungkan perjuangan merdeka sejak penghujung tahun 1930-an. Golongan ini mudah diterima oleh rakyat. Nah, PKMM berjaya menubuhkan banyak cawangan. So ahlinya melebihi 53,000. Mereka ada ahli di Perak, Hulu Langat, Selangor, Temerloh, Pahang. And one of the famous men adalah Ahmad Bostamam. Beliau telah menerbitkan akhbar yang dikenali sebagai Suara Rakyat sebagai wadah untuk membuka minda rakyat ke arah idea yang ingin bebas dan juga merdeka. Para pejuang ini bukan sekadar menjadi tokoh, tetapi melangkaui jarak sempadan dan kenegrian serta digelar sebagai tokoh politik nasional. Apakah matlamat mereka? Matlamat yang pertama, mereka ingin membebaskan tanah air daripada penjajahan. Mereka ingin menyatukan seluruh tanah air. Mereka ingin enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Memperjuangkan hak semua kaum dalam sesebuah negara, memberi penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun dan menerbitkan akhbar. Mereka juga memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan, berjuang berdasarkan prinsip dan juga falsafah. So daripada ini, I told you all to take 3 things, which is easy. Satu, kita boleh ambil 3 or 5 things. Okay, give me 2 minutes. I just in class I will call you. Alright. Okay. So kita ada beberapa matlamat. Satu, membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan seluruh tanah Melayu. Mereka juga enggan berkompromi dengan penjajah. Dan mereka juga memperjuangkan hak semua kaum dalam sesebuah negara. So anda boleh ambil 4 yang ini. Alright, so satu, they membebaskan. So anda boleh nampak membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan seluruh dan enggan berkompromi dengan penjajah dan memperjuangkan hak semua kaum dalam sesebuah negara. Boleh ambil? Can understand? Logan, apa matlamat radikal ini? Logan Bala. Ya, Cik. Membebas matlamat. Teacher, this is matlamat Putra, right? Yes. Okay. No, bukan matlamat Putra sayang. This is the matlamat, the first one.
golongan radikal all of early. them, all the golongan radikal Melayu. Bolehlah Putra also can consider, can. Alright. Membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan seluruh tanah Melayu, enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan, memperjuangkan hak semua kaum dalam sesebuah negara, memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun dan menerbitkan akhbar, memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan dan berjuang berdasarkan prinsip dan falsafah. Okay, thank you, my dear. Now, this is one of the famous men, Ishak Haji Muhammad. Hijab Haji Muhammad ini, pernah dengar nama beliau? Pernah dengar ke? Tak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Okay. Nama beliau, kita belajar dalam bab 2. Beliau adalah daripada karya, iaitu Pak Sako, Ishak Haji Muhammad. So this is one of it, Ishak Haji Muhammad. Nah, kemudian kita lihat kepada, so Putra kita dah faham. Sekarang kita masuk kepada siapa itu AMCJA. Now, All Malayan Council of Joint Action ataupun AMCJA. So mereka adalah golongan bukan Melayu menubuhkan All Malayan Council of Joint Action dipengerusikan oleh Tan Cheng Lock. Golongan ini menganggap British tunduk kepada UMNO, mereka menganggap jawatan kuasa kerja tidak demokratik dan membantah jawatan kuasa kerja kerana tidak mewakili wakil bukan Melayu. And mereka menolak perjanjian persekutuan. So ini adalah ketidakpuasan mereka. One, mereka kata British tunduk kepada UMNO, Dia kata nombor 2, jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik dan jawatan kuasa kerja tidak mewakili semua pihak. Dia tak ada orang bukan Melayu and start to menolak jawatan kuasa kerja. So AMCJA ini terdiri daripada 3 group, iaitu Pan Malayan Federation of Trade Union ataupun PMFTU, pengurusinya Chan Lu. Nombor 2, kita ada Malayan Democratic Union, DMDU, yang dipengurusikan oleh John Eber, and MIC di bawah Malayan Indian Congress pimpinan John Tiwi. Can you all understand? So dengan ini kita punya AMCJA akan join together with Putra. And kita lihat kat sini gabungan mereka. Now, gabungan AMCJA dengan Putra. AMCJA bergabung dengan Putra. Mereka beranggap Perlembagaan Persekutuan atau Perlembagaan 1948 tidak demokratik, hanya mengukuhkan British dan bersifat perkauman. So pada Julai 1947, mereka cadangan Perlembagaan Persekutuan apa saja undang-undang yang dibuat oleh jawatan kuasa kerja ini diumumkan kepada awam. So they put it the draft for the people to read, right? Because British dengan UMNO dah buat undang-undang baru and melalui jawatan kuasa kerja and they put it out. So gabungan Putra dan AMCJA tidak puas hati dan mereka menentang perlembagaan tersebut secara terbuka. Ini kerana ia tidak melibatkan semua pihak dan gabungan ini kemudian mengemukakan perlembagaan rakyat. Namun British hanya menerima perlembagaan persekutuan. Can you all understand? Boleh faham? Fahamkah? Okey, Putra adalah gabungan, ada parti-parti yang berikut ya. So kita ada beberapa parti di bawah Putra. Okey, hari ni apa nama parti di bawah Putra sayang? Kita ada PKMM, API, Keram, Batas, Awas. Okey. Batas dan juga Awas. Okey, betul? Okey. Kita ada AMCJA. Apa parti AMCJA? Kita ada, okey, kita cakap okey, Mishan. Siapa pertubuhan di bawah kita punya AMCJA sayang? MDU, Mishan, MIC, dan lagi satu adalah, halo, mana Mishan? Mishan sudah lari. Mana itu budak? Mishan, can you hear me?
Right. Nah, cikgu tangkap lagi seekor. Okay. Joanna, tell me, gabungan ini telah menganggap Persekutuan Perlembagaan adalah sebagai apa, sayang? Sorry, repeat. Okay. AMCJA dan Putra marah kerana mereka menganggap Perlembagaan Persekutuan sebagai Tidak demokratik, mengukuhkan British dan perkauman. Alright, very good. Kemudian pada Julai 1947, British telah mengeluarkan Perlembagaan Persekutuan Jawatan Kuasa Kerja, correct or not? So dia telah berikan kepada umum, kita punya Putra dan juga AMCJA tidak puas hati dan mereka telah mengeluarkan satu lagi perlembagaan yang dikenali sebagai Perlembagaan Rakyat. So now we are going to see what is Perlembagaan Rakyat. Okay, so here kita tengok apa cadangan yang diberikan oleh Putra dan apa pula cadangan yang diberikan oleh kita punya AMCJA. And then kedua-dua itu finally mereka akan gabungkan, ya. Okay guys, can you all give me 5 minutes, bolehkah? Can, Sekejap. Can I? Sekejap, I will come back. AMCJ. Hi guys. Boleh dengar? Boleh. Okay. Yes, teacher. Alright, so kita akan tengok cadangan dua-dua pihak ini ada cadangan masing-masing. So kita boleh nampak kat sini, kita ada cadangan oleh Putra, kemudian kita akan lihat cadangan oleh AMCJA. Kedua-dua ini akhirnya bergabung membentuk Perlembagaan Rakyat. So kita tengok apakah cadangan yang diberikan oleh Putra, ya. Now, Putra membincangkan bahasa Melayu, kedudukan bahasa Melayu, mereka mahukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Mereka membincangkan tentang pertahanan dan hal ehwal luar negeri. Berbincang tentang kewarganegaraan tanah Melayu, lagu dan juga bendera kebangsaan. Nah, kemudian ini adalah cadangan kita punya AMCJA. Mereka mahukan penyatuan tanah Melayu dengan Singapura, mahu membentuk sebuah kerajaan pusat yang kuat, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, kemajuan politik dan ekonomi diberikan kepada orang Melayu, adat istiadat dan agama Islam dijaga dan juga mereka bincang tentang kewarganegaraan. So everybody ada dia punya cadangan dia. So Putra, as I told you, bahasa Melayu, pertahanan, hal ehwal luar negeri, syarat kerakyatan, bendera dan lagu. Kemudian kita lihat kepada AMCJA, mereka mahukan tanah Melayu disatukan dengan Singapura, mahu membentuk. Mereka juga mahu membentuk sebuah kerajaan pusat yang kuat, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu, adat istiadat dan agama Islam serta syarat kewarganegaraan. Nah, kesemua ini dimasukkan dan dijadikan sebagai Perlembagaan Rakyat. So you can see here, sorry. Okay. Perlembagaan Rakyat pada Julai 1947, Putra dan AMCJA telah mengadakan pertemuan untuk mengemukakan draft perlembagaan. Nah, antaranya adalah, so ini adalah syarat-syarat yang diperuntukkan oleh Putra dan juga AMCJA. Mereka mengatakan tanah Melayu perlu disatukan dengan Singapura, penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan majlis-majlis negeri yang dipilih bagi seluruh tanah Melayu, kewarganegaraan yang sama bagi semua, yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang tetap dan sanggup mencurahkan
kesetiaan tanpa berbelah bahagi. Raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu melalui majlis khas. Kemudian, perhatian yang khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Dan bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal bagi tanah Melayu. Hal ehwal luar negeri dan pertahanan hendaklah menjadi tanggungjawab bersama Kerajaan Tanah Melayu dan juga British. Kewarganegaraan Melaya haruslah dinamakan Melayu. Warna bendera kita ada putih dan merah, dimasukkan sebagai latar belakang bendera Persekutuan Tanah Melayu. Alright, now daripada ini, which one kita nak pilih? Sulaiman, tell me 5 points kita nak pilih sayang. Make it easier, which one? Disatu dengan Singapura. Alright, baiklah, cikgu tandakan. So Tanah Melayu disatukan dengan Singapura, then sayang? Kewarganegaraan yang sama. Very good. Kewarganegaraan yang sama kepada semua yang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan. Alright, very good. Then? Raja-raja Melayu sebagai raja perlembagaan. Alright, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. So we already got 1, 2, 3. Another 2 sayang. Hal ehwal agama Islam. Alright. Hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai oleh orang Melayu melalui sebuah majlis yang khas. Okay, very good. Another one, darling. Kewarganegaraan Melaya haruslah dinamakan Melayu. Alright. Kewarganegaraan Melaya haruslah dinamai Melayu. So ini adalah kita punya syarat. So kita pilih 5 which is easy. Can you all understand? Boleh faham children? Boleh? Faham, bagus. Okay, so kita tengok kat sini. Nah, bila perlembagaan rakyat diberikan, nah apa yang berlaku? Kita tengok apa tindakan British. Okay, now tindakan British telah menolak perlembagaan rakyat. Okay, mereka telah menolak perlembagaan rakyat dan menerima perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang digubal oleh Jawatan Kuasa Kerja. So dengan ini, Putra dan ANCJA menganjurkan hartal pada 20 September 1947 dan meminta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda bantahan. So menerusi sokongan Dewan Perniagaan Cina, hartal dilaksanakan di Bandar Utama Melayu. So this is one day ya, hartal ini dijalankan. Nah, apakah itu hartal? Beda, 2 minit cikgu tunjukkan what is hartal. Alright, so this is hartal. Nah, hartal adalah tindakan menutup kedai dan memperhentikan semua kegiatan ekonomi oleh peniaga. Protes tanpa keganasan ini telah diadakan dengan cara menutup semua premis yang beroperasi seperti kilang, kedai, sekolah, pejabat dan juga ladang. So mereka menutup segalanya ya. Tindakan menutup kedai dan memperhentikan semua kegiatan ekonomi oleh peniaga. Protes ini dilakukan tanpa keganasan dan diadakan dengan cara menutup semua premis yang beroperasi seperti kilang, kedai, sekolah, pejabat dan juga ladang. So here is one of the poster of hartal. Anda boleh nampak kat sini. Okay. Hartal. Hartal se-Melaya, the whole, puluh ribuan dolar telah bisu ketika seluruh getaran urat perdagangan di Singapura dan Melaya telah berhenti selama
1 hari. So hartal they close everything for 1 day ya. So ini menunjukkan mereka tidak puas hati. Alright. Now kita tengok yang berikutnya. So far faham? Ya, teacher. Bagus. Okay, so here, look at here please. Alright, here anda boleh nampak. Nah, kita mula daripada sini. So mereka daripada awal kita nampak British telah mencadang penubuhan sebuah jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa kerja ini adalah untuk membentuk undang-undang atau perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu. British hanya menjemput wakil UMNO dan juga Majlis Raja-Raja. Ini menyebabkan kita punya golongan dagang di bawah AMCJA dan Radikal Melayu di bawah Putra tidak puas hati kerana mereka tidak dijemput. Dan mereka kemudian telah membentuk satu alternatif iaitu Perlembagaan Rakyat. Namun British akan meluluskan perlembagaan oleh jawatan kuasa kerja sahaja. So that is what kita belajar. Nah sekarang kita akan masuk kepada 3.2. Nah 3.2 ini kita akan belajar tentang faktor yang membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ya. So I'm going to explain kepada anda. Alright. Nampak guys? So yang berikut kita akan belajar tentang 5.2 iaitu kita akan belajar tentang faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. So ini adalah semasa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. So, kita boleh nampak pada 1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan secara rasmi setelah Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. So kita ada 3 sebab yang membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. So sebab-sebab dia kita boleh nampak. First one adalah penentangan berterusan oleh orang Melayu terhadap Malayan Union. Kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. And third one, sokongan para pentadbir British sendiri. So we go one by one. Kenapa British sendiri sokong dengan Malayan Union? So bagaimana kita punya orang Melayu menyuarakan. So yang ini penentangan ini kita pernah belajar iaitu bagaimana mereka menggunakan demonstrasi, mereka menggunakan surat, bantahan, akhbar and everything. So pihak penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, pihak yang membantah Malayan Union memberi kesan kerana ia memberi kesan buruk adalah kita ada orang Melayu, Raja-Raja Melayu, Cendekiawan Melayu dan juga UMNO. Now, cara yang digunakan oleh orang Melayu. Can somebody tell me apakah cara yang digunakan oleh orang Melayu untuk menentang? Akil, apakah cara yang digunakan oleh Raja-Raja Melayu dan orang Melayu untuk menentang Malayan Union? Akil, are you there sayang? Akil sudah lari. Nisha, Nikash, apakah cara yang digunakan oleh orang-orang Melayu menentang Malayan Union sayang? Nikash, apakah cara yang digunakan oleh orang Melayu untuk menentang Malayan Union?
Ingatkah? Semua sudah lupa. Okey, tak apa. Saya tangkap orang yang akan cakap dengan saya. Yang ini takkan cakap. Lokman, apakah cara yang digunakan oleh orang Melayu? The previous bab, apa kita belajar? Bagaimana mereka menentang Malayan Union? Aiman. Yes, teacher. The previous bab yang kita belajar sayang, apakah cara yang digunakan oleh orang Melayu untuk menentang Malayan Union sayang? Kita pernah belajar, cikgu pernah ajar, orang Melayu telah menunjukkan apa? Mereka menggunakan apa untuk menentang Malayan Union sayang? Pemerintahan? Apakah cara yang digunakan oleh rakyat? Bantahan akhbar Melayu. Very good. Akhbar Melayu lagi, apa lagi mereka guna? Bantahan cendekiawan. Bantahan cendekiawan lagi. Bahan Persatuan Melayu. Oleh persatuan-persatuan Melayu semua bangkit, correct or not? Apart from that, bantahan di negeri-negeri Melayu. Bantahan secara berterusan oleh negeri-negeri Melayu. Akhirnya mereka menubuhkan apa sayang? UMNO. Before UMNO mereka ada Kongres Melayu dan akhirnya membawa kepada UMNO, betul kan? Yes. Okay, so ini adalah bantahan berterusan. So pada masa inilah British telah menghantar seorang ahli parlimen, dua orang ahli parlimen British untuk datang dan meninjau sejauh mana kita punya Malayan Union ditentang. So ahli parlimen itu, ahli parlimen British iaitu nama sebenarnya dia adalah L.D. Gummins dan David Rhys-Williams telah dihantar untuk menyaksikan bantahan orang Melayu. Ini bererti kedua-dua mereka ini iaitu Gummins dan Rhys-Williams telah dihantar untuk meninjau sejauh mana orang Melayu menentang Malayan Union. Dan hasil laporan tinjauan ini telah dibawa kepada Dewan Parlimen British setelah mereka kembali ke England. And Gummins menyatakan sekiranya Malayan Union dilaksanakan akan berlaku keadaan huru-hara di tanah Melayu. So ini dia, kita boleh lihat bantahan orang-orang Melayu terhadap Malayan Union. And British telah menghantar dua ahli parlimen itu Gummins dan juga David Rhys-Williams. And kedua-dua mereka datang dan menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. And mereka membuat laporan daripada tinjauan and beritahu kepada British kalau Malayan Union dilaksanakan akan berlaku keadaan huru-hara di tanah Melayu. So that was the first one, iaitu penentangan orang Melayu. Now apart from that, kita juga akan melihat bagaimana cadangan Raja-Raja Melayu. Okay, now kita tengok kat sini. Kemudian kita ada dua lagi kita punya pemimpin British ini telah dihantar untuk mengadakan pertemuan dengan Raja-Raja Melayu. So Malcolm MacDonald iaitu Governor General and Sir Edward Gent, Governor Malayan Union mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar pada 27 Mei 1946. And dalam pertemuan ini Raja-Raja Melayu telah mencadangkan perkara-perkara berikut. So Raja-Raja Melayu kata there are 5 things which kita perlukan. Satu, menukarkan taraf persekutuan daripada naungan daripada tanah jajahan kepada naungan. Apa beza naungan dengan tanah jajahan? Who knows? Apa beza naungan dengan tanah jajahan? Siapa tahu? Saya sudah ajar kepada anda tapi masih sama. Naungan was like part of, right? Apa sayang? Something like part of the negara. Okay, naungan artinya, naungan itu anda bernaung di bawah British, tetapi ketua negeri masih raja. Tanah jajahan is everything under control of British. Can you all understand? Boleh faham? Naungan artinya anda bernaung, anda berada di bawah British, but ketua negeri still Raja-Raja Melayu lah sebagai ketua negeri. Tetapi mengikut sistem Malayan Union, Raja-Raja negeri tak ada kuasa. Everything is under control of Governor Malayan Union. So that's why cadangan yang diminta oleh Raja-Raja Melayu adalah mereka mahukan satu persekutuan yang bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Can you guys understand yang ini? Boleh faham?
Boleh. Boleh. Okey, nombor 2, mereka mahukan satu perjanjian menggantikan Malayan Union. So they don't want Malayan Union, they want a new system. And then Jawatan Pesuruhjaya Tinggi British digantikan. Jawatan Pesuruhjaya British menggantikan governor. Raja diberi kuasa dalam perundangan. And perkataan negeri-negeri Melayu perlu timbul atau muncul dalam Persekutuan Tanah Melayu. So Sultan Perak sebagai jurucakap Raja-Raja Melayu menjelaskan kepada kita punya Sir Edward Gen apa yang dikatakan dan mendesak agar British, beliau mendesak agar British menerima usul pembentukan persekutuan sebelum membincangkan perkara ini. And LD Gammans dan David LD Gammans dan David Rhys William telah menyampaikan surat bantahan daripada Sultan Perak di Parlimen British. Can you all understand? Boleh nampak? Boleh ke? Boleh. Boleh, bagus. Yes, teacher. Okay, alright. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya. Ini adalah surat ya, surat yang dihantar kepada London. Surat baginda berbunyi, tiada seorang pun yang dapat menahan daripada berduka cita terhadap pembuatan tergopah-gapah dalam menentukan nasib satu bangsa. Saya telah menurunkan tanda tangan oleh sebab saya dipaksa dan dituntut secara terburu-buru. Tidak boleh dikatakan saya telah bersetuju dengan butiran dalam Malayan Union. So itu adalah kata-kata kita punya Raja-Raja Melayu. Nah, kemudian kita ada sokongan pentadbir British. Nah, pentadbir British yang menyokong Malayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Kita ada Sir Edward Gen, Sir Malcolm MacDonald, Sir Raphael Horn, dan kita ada Gammans, A.T. Newbold, Ronald Brandon, W. Enham, and Trudeau Adams. Nah, apa sebab yang diberikan oleh mereka? Mereka mengatakan Persekutuan Tanah Melayu dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Persekutuan akan membentuk politik yang lebih stabil dan juga mendorong kepada pelabur luar untuk melabur di negara ini. And British juga perlu menjalankan dasar dekolonisasi seperti mana yang disarankan oleh PBB melalui Piagam Atlantik. So ini adalah 3 sebab kenapa Malayan Union, kita punya Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan. So now I'm going to show you secara ringkas bagaimana kita punya fakta-fakta penyokongan tadi ya. So anda boleh lihat kat sini. Okay. Penentangan terhadap Malayan Union. So kita ada pertama sekali penentangan orang Melayu ya. Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Pihak yang terlibat dalam penentangan kita ada orang Melayu, kita ada Raja-Raja Melayu dan kita juga ada Cendekiawan Melayu serta UMNO. And penentangan mereka dapat dijelaskan melalui lawatan LD Gammans dan David Rhys William. Kedua-dua mereka datang. Mereka adalah ahli Parlimen British yang datang untuk meninjau sejauh mana orang Melayu menentang Malayan Union. So hasil tinjauan mereka, apa yang berlaku adalah mereka mengatakan sekiranya Malayan Union dijalankan, akan berlaku keadaan huru-hara di tanah Melayu. Kemudian, faktor berikut yang membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu adalah cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Nah, semasa rundingan di Kuala Kangsar yang dihadiri oleh Malcolm MacDonald sebagai kita punya wakil dari British dan juga Sir Edward Gen bersama dengan Raja-Raja Melayu, Raja-Raja Melayu telah mengutarakan 5 perkara. Mereka mahukan sebuah persekutuan yang mempunyai taraf naungan. Okay, mereka tak mahu bertaraf bertaraf tanah jajahan, mereka mahu taraf naungan. Mereka mahu perjanjian yang baru dan tidak mahu Malayan Union. Jawatan baru kita ada Pesuruhjaya Tinggi British digantikan dan bukannya governor.
raja diberi kuasa perundangan, dan perkataan negeri-negeri Melayu ditimbulkan dalam Persekutuan Tanah Melayu. So dalam mesyuarat ini, Sultan Perak iaitu Sultan Idris menjadi jurucakap, dan beliau telah menghantar surat melalui Garments dan Rhys William kepada Parlimen British. So ini yang kita belajar. Finally kita ada cadangan sokongan British pula. Ada juga pegawai British sendiri tidak setuju dengan, mereka setuju dengan Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya kita ada Sir Malcolm MacDonald, kita ada Edward Jan, Garments dan juga Sir Raffles Horne. Kenapa mereka setuju? Mereka mengatakan persekutuan akan mewujudkan keadaan yang lebih aman, keadaan yang lebih stabil dan membawa kepada pertumbuhan ekonomi, dan persekutuan juga boleh membawa kepada politik yang stabil, dan politik yang stabil ini akan menarik lebih banyak pelabur. Pada masa yang sama, British juga menjalankan dekolonisasi. What is dekolonisasi? Apa artinya dekolonisasi? Apa itu dekolonisasi? Joanna, what is dekolonisasi? Decolonize, like it's like it's not under them anymore. It's not under British. They just let it go. Decolonization adalah pembebasan tanah jajahan. So mereka sarankan agar tanah Melayu dibebaskan. Because why? Dalam kita punya PBB, mereka menandatangani satu perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Atlantik. Dalam Piagam Atlantik ini dikatakan semua tanah jajahan perlu dibebaskan. Boleh faham sayang? Boleh. Yang lain semua tidur. Okey, so kita lihat apa tindakan British seterusnya. Okey. Tindakan British seterusnya, Sir Raffles Horne mencadangkan agar British melibatkan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran berasaskan perlembagaan, iaitu memberi kuasa tertentu kepada Sultan dalam Majlis Negeri dan Majlis Perundangan. So pada Mei 1946, Sir Edward Jan bertemu dengan Wakil UMNO di Pulau Pinang dan seterusnya pada 18 Julai 1946 di King's House, Kuala Lumpur. Ini memberi peluang kepada Dato' Onn Jaafar dan Raja-Raja Melayu mengemukakan cadangan balas. So cadangan balas inilah membawa kepada penubuhan kita punya jawatan kuasa kerja. Boleh faham? Can you all understand? Bolehkah? So jawatan kuasa inilah membawa kepada kita punya perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang ini. 5.3. Can you guys understand so far? Boleh? Semua akan jadi pekat dan bisu. Okay, never mind. Lihat buku mentor anda, everybody. So this one I don't want to do today. Lagi orang tidur, saya pun sakit kepala dengan ni orang. Okay, now look at page this one. Buka surat 69. Bab 5 objektif. Bab 5 objektif. Can everybody see that? Semua nampak? Okey, saya berikan 10 minit buat sampai soalan 13. You can do until 20. Teacher, Buku bekam buka. Bekam, no sayang, buku mentor. Okey. Okay. Okay, bekam book cikgu tak pernah gunakan. Okay. Next week onwards, please remind me, I will start your bekam book. Then we can start to write. Boleh ke? Boleh. Okay. Now, tengok muka objective question 1 until question 20. 5.1, 5.2. Buat sekarang. 10 minutes. Cepat. I'll wait for you all. Kelas kita habis 9.15. Buat sekarang. Because just now I started late. Into what? Your page is 65, I think. Soalan objektif 5.1 dan 5.2 buat sekarang.
10 minutes faster.
Okay, guys, can we do? Boleh ke? Children, shall we do it? Okay, tak apa. Okay, first question. Aiman, first question sayang. Yes, teacher. First question. Do I have to read the question also? Ya. Jawatan kuasa telah ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Apakah maklumat penubuhan jawatan kuasa tersebut? C. Merangka Perlembagaan Malayan Union. Ya, correct. Merangka Perlembagaan bagi Malayan Union. Okay, second question. Lukman. Are you there, Lukman? Lukman. Ya, cikgu, ada. I love you. Soalan 2 sayang. Apa khabar, cikgu? Kabar baik. I'm missing you all lah. I'm every day duduk kat sini. I hate my life nowadays lah. Okay, baca sayang. Soalan 2. Maklumat berikut berkaitan jawatan kuasa kerja pada tahun 1946. Pemimpin UMNO, Wakil Raja Melayu, Pegawai Kanan British. Mengapakah jawatan kuasa tersebut dibentuk? Why sayang? C. Merangka asas sama perjanjian dengan nombor yang berikut iaitu merangka asas perjanjian persekutuannya. Okay, number 3. Akil. Lukman pun sudah jawab lah, ini Akil ni mana? Okay. Number 1 what I give you sayang? Number 1 is donkey ya. Cikgu silap. Cikgu tak baca. Number 1 I give you C ya. Ayo sorry lah. Donkey. Perlembagaan. Membincangkan perlembagaan persekutuan sama dengan number 2C. Sama ya, iaitu my mistake ya. 1 supposed to be donkey, 2 will be C. Akil, are you there? Tak ada budak tu. Okay, Chin. Number 3 sayang. Chin, do you have mic, darling? Yes, teacher. Number 3 sayang. Okay. Jawatan kuasa kerja telah disertai oleh wakil UMNO. Siapakah wakil tersebut? B. 1 and 5. As 1 and 4, B, correct. Okay, soalan yang berikutnya kita ada Faris. Faris number 4. Faris tak ada. Okay, hari ni number 4. Apakah cadangan yang dikemukakan oleh Jawatan Kerja 1946? D. Mengetatkan syarat kewarganegaraan. Mengetatkan syarat kewarganegaraan. Okay, very good. Okay, jawatan kuasa kerja. What answer I give you lah? Okay. Jawatan kuasa kerja mengetatkan syarat kewarganegaraan. Okay, very good. Okay, sambung soalan berikutnya number 5. Okay, 5 ni kita ada yang ini. Okay. Alright. So 5 cikgu tangkap lagi seekor. Kirtana, are you there? Kirtana, okay, Mike, okay. 5A, okay, we'll see. Yes, correct. Kalau Putra, kita ada batas dan awas, betul lah. 5A, because tak ada Mike, okay. Nombor 6. Joanna. Mengapakah nasionalis Melayu radikal membidas pihak British dalam jawatan kuasa kerja? A. Mengetepikan peranan PKMM. Yes, very good sayang. Okay. Number 7.
Number 7, I got Kamalesh. Kamalesh, number 7. Kamalesh, where are you? Tak ada juga budak ni. Okay. Okay, Katrina. Ya. Yes. Number 7 sayang. Antara berikut manakah tokoh nasionalis radikal Melayu? What's your answer? A. Yes, correct. Aziz Ishak dan juga Abdul Samad Ismail. Okay, then kita ada Sulaiman. Ya, teacher. Nombor 8 sayang. A. Baca dulu. Oh. Pada tahun 1947, Gabungan Putera NAMCJA telah dibentuk. Apakah tujuan gabungan tersebut? A. Yang saya rotan anda. Apa jawapan anda? I answer A cikgu. I don't know. Answer C sayang. Menolak perjanjian persekutuan. Gabungan mereka ini adalah, yes Joanna betul. Menolak perjanjian persekutuan. Kavinesh, number 9 darling. Kavinesh. Tengok lagi Seko sudah lari. Ayo, nak apa saya nak buat dengan anda? Kirtana. Okay, Logan Bala. Yeah, sure. Number 9, right? Yes. Okay. Maklumat berikut berkaitan tokoh yang menentang cadangan Persekutuan Tanah Melayu. Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ahmad Bostamam. Mengapakah penentangan tersebut berlaku? B. Memperjuangkan hak semua kaum dan menuntut kemerdekaan sepenuhnya. Okay, Kavinesh. Okay dia. Rest. B jawapannya. Memperjuangkan hak semua kaum dan menuntut kemerdekaan sepenuhnya. Nombor 10. Nikash. Ini lagi Seko. Hai. Raif. Gabungan Putera. Okay, number 9, Vida sayang. 9 is B, darling. Kita nak B. Okay. Raif, bacakan sayang. Gabungan Putera AMCJA telah menolak perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Mengapakah perjanjian tersebut ditolak? A. Menganggap tidak demokratik. Very good sayang. Raina, number 11, darling. Golongan nasionalis radikal Melayu turut menyumbang kepada kemerdekaan. Apakah sumbangan tersebut? B. Menuntut hak sama rata dan memperjuangkan hak semua kaum. Okey. Memperjuangkan hak semua kaum betul saya. Hak sama rata tak minta. Mereka lebih kepada menyatukan seluruh tanah Melayu. Can you understand? Menyatukan seluruh tanah Melayu, that is 3 and 4 darling. Can Raina? Boleh sayang? Yeah. Yes, teacher. Okay. Right. Now berikutnya kita ada soalan. Okay. Aisyah. Siti Nur Aisyah. Nombor 12. So tak ada ya. Okey sayang. Okey, thank you darling. I'll see. Okay. Putra Asia mencadangkan Perlembagaan Rakyat sebagai perbangsa. Apakah kandungan? Okey, kandungan dia memajukan ekonomi orang Melayu. Betul sayang. Okey, memajukan ekonomi. Okey. Number 13. So I got Sulaiman 13 sayang.
Putera AMCJA telah menganjurkan hartal pada 20 September 1947. Apakah yang dimaksudkan dengan hartal? 1 and 2. Alright, memperhatikan kegiatan ekonomi, melancarkan protes. Yes, correct sayang, betul. Alright, number 14 I will do. Apakah faktor yang menyebabkan British bersetuju menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu? Why? Because perpaduan yang ditunjukkan oleh orang Melayu. Okay, perpaduan yang ditunjukkan. Faktor yang menyebabkan British setuju adalah bukannya sokongan golongan radikal, tak ada. Dia lebih kepada perpaduan yang ditunjukkan orang Melayu dalam menentang Malayan Union. Nombor 15, pihak British telah mengadakan pertemuan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar pada 27 Mei 1946. Apakah hasil pertemuan? So what happened? Hasil pertemuan ini Hunus dan se-15. Yes, betul Joanna. Perjanjian yang baru, penubuhan sebuah persekutuan bertaraf naungan 1 and 4. Betul sayang. Nah, nombor 16. Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk pada 1948. Okay, nah, apakah faktor pembentukan ini? What's the answer? Okay, here D, donkey, betul sayang, betul. Iaitu ia adalah dapat bantahan orang Melayu dan mendapat sokongan pegawai British. Nah, 17. Piagam Atlantik telah diisytiharkan pada Ogos 1941 menjadi Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. What is 16 again? Which one sayang? 16. 16. 16, the answer will be donkey. Piagam Atlantik yang diisytiharkan pada Ogos menjadi Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Apakah manfaat dia? Manfaat kepada negara kita. B, correct. Betul hari ini. Peluang untuk membentuk kerajaan sendiri. And soalan 18. Terdapat ahli Parlimen British yang telah menyaksikan bantahan orang Melayu ini. Who are they? Garments dan Rees, betul. Okay, so A. Okay. British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi seperti saranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Nah, apakah yang dimaksudkan decolonization? 19. Yes, proses berkerajaan sendiri. And the final question, Pertubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 mendapat sokongan pentadbir British. Siapakah yang menyokong? Donkey, betul sayang. Sir Edward Dan dan juga kita ada Malcolm MacDonald. So next week kita akan habiskan topik ini, kita akan buat 5.3 and 5.4. Dan kita boleh buat and then we do essay. Please sediakan buku bekam. So next week cikgu boleh guna buku bekam and then kita buat latihan. Can? Okay, with that I will end the class today. See you guys.